Betul tak semua? Ingat lagi tak ni? Betul tak? Betul. Apa-apa pun baris pertama, pastikan non-zero leading element positive one. It's not positive one, multiply the leading to any constant to get the positive one. Therefore, negative one multiply to negative one. Jadi negatif satu lah, negatif satu R1 ni atau negatif satu dalam R1, dia akan dapat satu negatif dua kepada semua baris, elemen dalam baris yang pertama ini, belah kiri atau belah kanan ni. Okey, next. Saya kena pastikan bawah ni kosong. Okey, kalau anda tengok dekat sini, kita punya leading kita dah positive 1, ambil ke bawah macam ni. Kan? Jadi ini dapat macam mana ni? Tolong beritahu saya nak buat macam mana ni? Nak jadikan R2 ni kosong bawah dia. Base square ni. Akan jadi macam mana? R2, kemudian betul tak semua? Betul. Gitu. R2 minus R1 sebab bawah ni saya nak kosong kan? Jadi satu, tolak ke tambah? Bekas. Tambah. Tambah. Jadi sepatutnya tambah. Di situ tambah 1, kosong. 1 tambah negatif 2, negatif 1. Kosong tambah negatif 1, negatif 1. 1 tambah kosong, 1. Okey. Sekarang ni anda tengok kita dah selesai dengan baris pertama. What do we mean by apa ni? We are done with the first row. In the first row, the first non-zero entry is already positive one, and elements under the non-zero entry itu adalah zero. Atas tak perlulah. Sebab apa maksudnya atas dia dua baris saja. Saya gunakan 2 by 2. Kemudian sekarang ni saya nak masuk ke leading yang kedua pula. Leading yang kedua, kalau anda tengok dekat sini, ini adalah negative one. I have to make sure that dia become positive one, maka saya darab juga. Kebetulan soalan example ni mudah sikit. 1, negatif 2, negatif 1, 0. Ini akan jadi 0, 1, 1, negatif 1. Okey. Jadi anda tengok, kalau dalam bentuk REF, sini dah REF dah ni. Betul tak? Sini dah REF, long form dah. Okey. Tapi kita dah kata kita nak sampai REF untuk cari inverse. Kita kena teruskan lagi sampai sini jadi I kan. Sini A ni jadi I. Jadi kat sini akan jadi apa? Kalau anda tengok, ED1 ni yang ni. Jadi ini akan dapat R2, R1 plus betul tak semua? Anak-anak, betul tak? Betul ini, R1 plus R2, betul? Ui, ada orang nak ni. Betul tak ni? R1 plus R2. R1 is negative 2 tambah 2 kali 1. Negatif 2 tambah 2, kosong. Jadi dekat sini dia akan jadi apa ni? Sebab bawah ni dia tak kacau ni. Okay. 1 tambah 2 ni akan dapat 1. Negatif 2 tambah 2 kali ni dapat kosong. Negatif 1 tambah 2 kali 1 dapat 1. Kosong tambah ni negatif 2. Betul tak? Betul, sir. Dapat macam ni. Kalau anda tengok dalam proses keseluruhannya, asalnya sini adalah A, sini adalah I. Jadi terbalik dah sekarang ni. A tu dah jadi I, jadi A tu, I tu jadi A inverse. Maka A inverse bagi A
Okay, the inverse matrix for A is 1, -2, 1, -1. Can we check? Itu kelebihan dia. Can we check either is a correct inverse? Dia macam ni. Anda ambil darab dia. Show that either one, A darab A inverse, ataupun boleh juga dengan A inverse darab A, dia sepatutnya sama dengan I. Okey, contohnya saya ambil dekat sini. Katakanlah saya ambil A dengan A, dan itu 1, 2, itu 1, 1, darab A inverse 1, -2, 1, -1. Dia sama saja lah, 2/2 ke 3/3, we still have the same process. Kalau anda tengok dekat sini, we have 2/2, kita ada 2/2. Jadi belakang ni memang akan sama lah. Dia kalau square matrix, dia tak ada isu tau. Dia sama. Anda pusing macam mana pun dia akan sama. A darab A inverse boleh, A inverse darab A pun boleh. Sebab dia square matrix. Kalau bukan square tu yang kadang-kadang sensitif tu. Okey, cuba darabkan dekat sini. Apa yang kita ada? Kalau dekat sini, -1 darab 1. First row, first column. -1 darab 1 tambah 2 darab 1. First row, second column. -1 darab -2 tambah 2 darab -1. Second row, first column. -1 darab 1 tambah 1 darab 1. Second row, second column. -1 darab -2 tambah 1 darab -1. Jadi cuba anda tengok matrix apa yang anda dapat. Yang pertama 2 tolak 1. Yang kedua adalah 0. Yang ketiga adalah 0. Yang keempat adalah 2 tambah -1, 1. Anda nampak kat situ? We have I. Okey, faham tak semua? Faham, sir. Okey, kalau nak cari inverse matrix, either berkaitan dengan inverse saja, dia mana kait? Sebenarnya we have many way. Okay, we have more than one way to find inverse matrix, and this method that we discuss now is one of the method. However, in this class, in this lecture, we only discuss this method. Sebab ini adalah sebahagian daripada syllabus kita. Alright. Jadi saya ulangkan balik untuk cari inverse. Nombor 1, ambil matrix itu. Okey, letakkan berpasangan dengan I dalam bentuk begini. Kemudian I ni anda tukarkan jadi A ni matrix yang berkaitan, tukarkan jadi I dengan menggunakan ARO, elementary row operation. Nampak tak? Kali pemalar, tambah dan sebagainya. Kalau anda tengok proses yang kita buat dekat atas ni adalah proses ARO untuk jadikan I ni dalam bentuk RREF. Yang ni kalau anda pasal ni RREF. Nampak tak beza dia? RREF. Reduced row echelon form. Sebab tu saya kata pada anda in our previous class, in the first our class, RREF pastikan tahu macam mana nak cari. Anda tahu ini anda senang banyak. Anda tak faham tu anda sangkut. Jadi saya minta anda dalam cuti online ni, masih ada masa ni, bagi siapa yang masih sampai hari ini tak tahu nak cari row echelon form dan reduce row echelon form, memang dia tak jelas, tak tahu. Saya ada 8 soalan yang atas tu. Tolong buat, tak tahu, hubungi saya untuk kita buat consultation, online consultation. Tak kiralah by individual ke, by group ke, it doesn't matter. Anda kena kuasai benda tu. Anda tak kuasai, anda sangkut. Topik-topik akan datang semua bermain dengan REF dengan RREF ni. Okey, bagi untuk cari inverse, kita cari sampai RREF. Kenapa? Sebab all elements under and above the leading, for each row, the leading entry must be 0. Kalau RREF. Tapi kalau RF, all elements under saja. Atas ni dia tak kisah. Kan? Tak boleh. Untuk inverse matrix, kita kena sampai RREF. Sebab tu kalau anda tengok, mana-mana matrix, square matrix, RREF dia akan jadi identity. Memang akan jadi identity. Okey, boleh situ? Okey, soalan ni yang sukanya kenapa tahu? Bila anda buat soalan ni, kalau anda tengok dekat sini,
kan? Anda boleh check anda betul ke salah. Kalau dah buat macam ni pun dah betul, maka jawapan dia betul lah tu. Anda boleh check sendiri betul ke salah. Kadang-kadang soalan matrik macam tu yang kita seronok tu kan, sebab dia banyak, dia bagi pada kita, dia banyak kaedah untuk selamatkan. Okey, kalau ada matrik dekat sini, ada tak soalan dia? Okey, ni ya. A is a non-singular matrix if A inverse exists, otherwise A is singular. Okey, sekarang ni A ni soalan kita apa ni, non-singular ke singular? Bagi soalan kita yang ni, A ni. A ni non-singular ke singular? Semua, non-singular ke singular? Kalau matrix tu wujud, kalau inverse dia wujud, A inverse wujud, ataupun inverse of a matrix exist. Maksudnya A tu adalah singular ke non-singular ayat dah ni? Singular. Salah. Non-singular. A is a non-singular matrix if A inverse exists, wujud. Jadi A ni adalah non-singular matrix. Okey, sebab kadang-kadang ada soalan tanya tau. Soalan tanya, dia tak kata direct secara inverse. Tapi dia hint. Dia kata show that the given matrix is ataupun boleh jadi kata macam ni, show that the singular matrix is a show that the matrix A is a non-singular matrix. Boleh jadi. Ataupun dia kata what is the singularity? Kadang-kadang soalan dia boleh tanya macam ni, what is the singularity? What is the singularity of the matrix? Okay? Jadi dia tak sebut pun inverse, tetapi bila disebut perkataan singularity, non-singular ataupun singular. Singularity ni bermaksud ada dua pilihan lah, non-singular atau singular. Sebenarnya soalan tu mahu anda guna inverse. Dia mahu anda guna inverse. Walaupun dia tak minta inverse. Kalau soalan direct, find the inverse of the given matrix. Itu direct lah. Kalau soalan tak direct, find the singularity of the matrix. Maksudnya dia tanya kat jawapan akhir ni dia tu. Okey, boleh faham tak semua? Okey, faham. Okey, faham. Okey, contoh ada satu soalan. Find the inverse of A. Okay, this is 3 by 3. Again, remember that in order to find inverse of matrix, it must be a square matrix. Ada square baru boleh cari inverse. Kalau tak square, tak boleh cari inverse. Nampak? Proses yang sama yang kita buat dekat sini. Jadikan matrix ni A, sebelah menyebelah. Okey, nak? Tapi kalau anda tengok sini, saya buat titik macam ni kan. 3 titik kan. Kat sini saya buat garis lurus panjang kan. Kenapa? Sebab yang ni saya guna sistem yang dipanggil latex. Jadi latex ni dia tak boleh detect, dia tak boleh buat garis panjang macam ni. Okey, garis panjang macam ni dia tak boleh buat. Jadi saya kena buat satu persatu macam ni. Jadi dia ni umpama garis lah. Macam tu lah. Okey, faham semua? Boleh? Faham. Okey, mari kita mulakan dengan first row. Yang ni saya tak buat lah sebab ini adalah nota. Okey, anda boleh tengok dekat sini. Saya buat serentak. We have 3 by 3. Usually in your assessment, anda akan diberikan dengan 3 by 3 tau. Sebab apa? 2 by 2 simple sangat. Boleh discuss dalam kelas. Kalau 3 by 3 ni dia tak simple, dia tak susah. Dia duduk tengah-tengah. 4 by 4 so ada tak nak cari inverse dengan 4 by 4? Tak ada. Untuk assessment tak ada. Untuk mungkin projek biasa mungkin ada. Tapi saya tak bagi pun lah. Okey. Sebab 4 by 4 adalah proses berulang. Kalau dah boleh buat 3 by 3, memang dah tahu dah 4 by 4 dah boleh buat. Okey, nombor 1, we go for the first row. At the end, the first row, the leading is already positive 1. We are lucky. Now we have to make sure that all elements under the leading positive 1 in the first row become 0, 1 and 6. That's why we get here 1 untuk jadikan yang second row kosong, 1 tolak 1. Bermaksud satu yang baris kedua ni adalah R2 minus R1. That's why you get R2 minus R1 for the first row, second row. For the third row, R3 minus 6 R1. Dapat begini. Jadi
Anda lakukan proses dia, 1 tolak 1 kosong, kosong tolak negatif 1 dapat 1, negatif 1 tolak kosong dapat negatif kosong, dan negatif 1. Ingat dalam proses ni, leading ni kita tak kacau baris dia. Leading kekal, kan, dia tak kacau. Yalah, kita ada seorang ketua, kita bersandar pada ketua tu tak bertukar lah. Saat-saat ketua tukar, macam mana nak bersandar? Macam tu lah kan. Okey, jadi ini adalah proses untuk baris yang kedua, leading kita tak berubah. Dan ini adalah proses untuk baris yang ketiga. 6 tolak negatif 6, 1, kosong. Negatif 2 tolak 6 kali kosong, dapat apa? Negatif 2 tolak 6 kali negatif 1. Negatif 2 tolak 6, 6 tolak 2 lah, dapat 4. Okey, untuk baris ni okey tak? Saya tak tunjukkan satu persatu sebab saya dah buat dengan 2 by 2. However, for the example, I show you 3 by 3. Jadi, kita ada 2 contoh. Boleh tak dekat sini? Faham tak proses dia? Anak-anak semua faham? Faham. Step dia sama je kan, sir? Betul. Step dia sama saja. Sebab itulah saya beritahu pada anda, for those who understand well how to find REF dengan RREF, again saya kata sebenarnya proses ni proses berulang. Matematik ni konsep. Kalau anda faham konsep dia, sebenarnya apa kita buat semua berulang saja. Dia jadi boring balik sebenarnya. Okay, baik. Alright, yang keduanya kita done with the first row. How can I say done? Done ni maksudnya in the first row, the leading entry is already positive 1, is positive 1. Okay, dan all elements under the leading dah 0. Selesai lah. Masuk pula baris kedua. For the first non-zero element is 1. Nasib baik lagi sekali. Okay, tiba-tiba dapat 1 juga kan. Jadi nasib baiklah soalan ni. Okay, tapi bawah ni tak kosong. Atas ni tak kosong. Kenapa kan bawah atas kena kosong? So, REF, reduce row echelon form. Nak cari inverse. Maka saya ambil negatif 1 dengan 1, 4 dengan 1. Negatif 1 tambah R2 lah kan. R1 plus R2 0. R3 minus 4 R2 0. Jadi anda kena buat macam ni. Nampak tak? Bila saya buat macam ni leadingnya, buat pada ketika leading 1, anda tengok baris seterusnya. Sebab ini tak cukup kan. Dia tak berubah. Pada ketika anda bekerja pada baris yang berkaitan, okay, we are working on the particular row. Jadi all element and that row dia tak kacau. Dia hanya pastikan leading dia 1 kan. Lepas tu operasi seterusnya dia tak kacau. Waktu ketika leading dia nak kosong. Jadi anda akan dapat bentuk begini. Dan again, soalan ni kalau cantik, nasib baik. Kira-kira dapat tu. Yang ni tertinggal ni. Ini ada negatif 2. Okey, dekat sini terus anda dapat 1. Okey, terus dapat 1. Okey. Sering. Yang ni masuk ke sini, ambil. Dapat ini. Jadi kalau anda tengok, yang ni adalah A inverse sebelah kanan. A become I become A inverse. Jadi ini adalah kita punya inverse. Okay guys, now can we check our inverse either is correct or not? Boleh. Anda darabkan A dengan AI. Dia terpulang lah. Dia ada 2 pilihan ni. Anda nak buat A inverse boleh. Anda nak mulakan dengan A inverse darab A pun boleh. Dua-dua boleh. Sebab dia square dia tak ada isu. Kalau square tak ada isu. A inverse darab dengan A. Dua-dua boleh. Jawapan dia mesti I. Kalau anda tak dapat I, bermakna anda salah kat mana-mana. Kalau dalam filem Piramid dia kata, kalau siapa tak dapat I itu ada di guna ayat dia kan. Siapa yang tak nampak, maka dia lagi 2 Jumaat setengah kata macam tu lah kan dalam keadaan melawak. Tapi dari sini, siapa yang tak dapat I, kalau anda lakukan proses A darab A inverse or A inverse darab A, maka adalah salah kat mana-mana dekat sini. Check back. Yang tu yang kadang-kadang nak risau check back tu. Okey, ini 3 by 3, 3 by 3. Okey, saya kata square matrix, anda tak kisah, anda terbalik. Sama je. A darab B, B darab A sama je. Jadi I, kalau dah dapat I ni confirm lah. A inverse anda betul dan jangan ragu-ragu lagi. Risau pula, pergi cari kalkulator pula check. Tak perlu, dia betul lah. Alright? Okey, dekat sini ada satu soalan. Flash tutorial, please do A and B. Find the A inverse and B inverse for matrices A and B. Please do lah.
Sebab soalan berkaitan dengan inverse akan naik satu soalan iaitu solving simultaneous equation using inverse method. Using inverse method. Jadi kita gunakan inverse dia untuk selesaikan masalah persamaan. Okay, is there one, dia ada satu soalan exam tau, January 2018. Use the Gauss-Jordan elimination to determine the singularity of the matrix. Kenapa dia guna Gauss-Jordan lah? Okay, yang ni kita tak masuk lagi kan. Tapi sebab ini soalan exam kan, dia dah merangkumi semua dah. Kalau Gauss-Jordan ni, dia ada kaitan dengan RREF. Tersiratnya macam ni, dia kalau tak boom, tak apa. Gauss-Jordan RREF. Kalau Gaussian REF saja. Kalau ni soalan Gauss-Jordan, Gaussian ni digunakan when you want to solve simultaneous equation sistem yang next class kita belajar. Okay, this one question exam. Maksudnya kalau dia tak tulis yang ni pun dia sebut, nampak tak dia guna singularity. Dia tak perlu cari pun apa ni A inverse. Tapi the meaning behind the words is use A inverse. Begitu singularity. Untuk peringkat ni kita belajar satu kaedah ni saja, tak ada kaedah lain lah. Yalah kalau cari internet ada lagi lah kan determinant semua tu. Okey, yang ni adalah A. Ini adalah A. Ini adalah I. Semua sama lah. Semua kita buat sama. Nampak tak? Ini pun sama. Ini adalah A, ini adalah I. Ini adalah A, ini adalah I. Okey, soalan ni saya buat guna kaedah biasa, first row, third row. Tapi bila sampai dekat sini, kan? Sampai dekat sini, dia habis. Nampak tak? Proses ni sampai dekat sini, dia habis. Maksudnya kenapa dekat sini? Dia tak lengkap. Bentuk ni dia boleh pergi dekat REF dia tak lengkap. Maksudnya elements under and above ni dia tak dapat. Dia habis. Dia gagal. Dia ada macam ni tapi ada satu baris semua kosong. Begini. Dia tak boleh dapat dalam bentuk identity. Sasa kalau macam ni tak boleh dapat identity. Sebab A kan kena jadi I. A kan kena jadi I. Betul tak? I bagi 3 by 3 is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dia mesti lengkap. Actually, identity ni adalah diagonal matrix. Okay? Tetapi perpendicular dia semua mesti positif 1. Tapi dekat sini, tak ada. Dekat sini, kalau anda tengok yang ni, dia macam ni. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Dekat sini P0. Jadi dia gagal. Bila dia gagal, maka A inverse does not exist and therefore it a singular matrix. Betul ke? Kita tengok ayat dia sebelum kita bersurai. Apa dia sebut? Tengok ni. A is a non-singular matrix if A inverse exists. Otherwise, A is a singular matrix. Kalau A inverse wujud, dia non-singular. Kalau A inverse tak wujud, dia singular. Okay guys, setakat ini saja. Next class, next week. On Monday, we will continue our discussion on the final topic, solving system of linear equation using matrix. Okay, sebelum bersurat ada soalan? Ada soalan? Tak ada sir. Okay, kalau tak ada, kita boleh bersurat semua. Assalamualaikum. Salam. Salam sir, thank you sir. Kesalam.